Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan 1444 Hijrah. Kita bertemu lagi dalam slot bicara Nur Ramadan, anjuran daripada WAP TV. Alhamdulillah, kita telah masuk ke bulan Ramadan yang merupakan, saya fikir kita boleh sebut dia sebagai bulan bonus. Kita kalau bonus ni semua orang nak, semua orang kalau tunggu belanjawan ke apa semua nak tunggu berapa bonus yang kita dapat kan. Dan betapa pemurahnya Allah ni, rahmatnya Allah ini, dia memberi peluang yang seluas-luasnya dengan memberi satu bulan iaitu Ramadan kepada seluruh muslimin dan muslimat untuk merebut sebanyak mungkin ganjaran. Untuk apa? Untuk matlamat kita lah, matlamat hidup kita mendapatkan syurga. Dan untuk mencapai syurga itu kita perlukan melakukan perkara-perkara yang disuruh lah, yang seperti yang sering kita baca dalam apa ni Al-Quran berkaitan dengan perintah berpuasa ini. Objektifnya adalah mencapai ketakwaan, dan bagi mencapai ketakwaan tu ada pelbagai cara. Dan salah satunya untuk mendekatkan kita dengan ketakwaan ni adalah disebut juga dalam banyak lagu-lagu juga disebut bulan Ramadan bulan keampunan. Dan satu hadis yang saya suka bila banyak disebut juga dalam Ramadan, iaitu man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Dekat sini Allah bagi tawaran. Tawarannya di hujung itu disebut tentang ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Disebut ma tu dikatakan apa jua dosa yang telah kita lakukan. Sebarang tiada had, maka akan diampunkan, tapi dengan syarat shoma iman dan wahtisaban. Kena bersungguh-sungguh berpuasa dengan iman dan bersungguh-sungguh. Mungkin kita kadang-kadang kita terfikir kenapa perlu sangat keampunan ni kan. Kenapa pentingnya mendapat keampunan ni kan. Kadang-kadang kita ni selalu kita tanya, oh kita nak apa? Kita nak syurga, kita nak kebaikan, kita nak semua benda dalam dunia ni. Tapi kadang-kadang kita juga terlupa bahawa kita juga melakukan perkara-perkara maksiat, dosa dan sebagainya yang tidak mungkin untuk kita hindarilah. Sukar untuk kita hindari kan. Jadi Allah membuka peluang ni di bulan Ramadan. Saya ingat ada satu hadis yang menarik untuk kita telusuri berkaitan dengan keampunan ni. Saya ingat ada satu kisah di mana sahabat ada sahabat datang berjumpa Nabi. Dia tanya, ayu doa afdal, doa apa yang paling afdal? Kemudian Nabi kata, mintalah afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Maksudnya mintalah ampun dan kebaikan di dunia dan akhirat. Maksudnya itu doa yang paling afdal. Kemudian sahabat ni balik, hari kedua dia datang tanya lagi soalan yang sama. Doa apa yang afdal? Nabi jawab benda yang sama juga. Mintalah kepada Allah kemaafan, afwa wal afiyah, dan juga kebaikan, afiyah kan, kesihatan, kebaikan di dunia dan akhirat. Sehingga 3 kali Nabi cakap benda yang sama. Kadang-kadang kita tanya sampai 3 kali ni kenapa? Kerana kita rasa macam tak percaya. Betul ke itu yang paling afdal lah. Tapi sebenarnya itulah benda yang kita harus lakukan sebagai manusia. Dan di hujung hadis ini disebut tentang jika kita diberi keampunan ni, maka kita menjadi orang yang beruntung. Faqad aflahatta. Maka beruntunglah kamu kerana telah mendapat keampunan dan juga afiah daripada Allah dunia dan akhirat. Jadi saya ingat bulan Ramadan ini dibuka seluas-luasnya untuk kita. Dan ada juga satu hadis lagi yang sering disebut, bagaimana Aisyah bertanya Nabi, jika berjumpa dengan Lailatul Qadar nak buat apa? Dan Nabi cakap, bacalah doa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau maha pemaaf, maka berilah aku kemaafan. Jadi ini adalah bulan-bulan yang terbuka luas yang perlu kita rebut bersama. Jadi bila kita nak rebut-rebut ni, kita bukan rebut seorang-seorang. Saya ingat bulan keampunan ni, bulan untuk beruntung ni, kita nak ramai-ramai. Dan ini juga
membawa kepada kita Ramadan ni bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk seluruh ahli keluarga kita. Kita nak beruntung bersama-sama kerana kita nak bersama-sama menjalani akhirat yang berjaya lah. Jadi bulan Ramadan juga adalah bulan keluarga di mana kita setiap anggota keluarga kita dapat bersama-sama merebut kelebihan Ramadan ni kan. Dan saya ingat bila sebut keluarga mungkin ada anak-anak, oh masih kecil, tapi sebenarnya kita perlu mula didik daripada awal bagaimana untuk merebut kelebihan-kelebihan dalam Ramadan. Dan mungkin bagi wanita juga kita rasa oh kita ada tak boleh solat, kita mungkin ada sibuk-sibuk dengan urusan keluarga dan sebagainya. Saya ingat apa jua keadaan kita itu bukan penghalang lah. Macam kita nak bonus kan, walaupun macam mana kita tetap nak bonus tu. Jadi kita juga harus bersungguh-sungguh untuk merebut kelebihan ini. Saya ingat sebagai wanita kita juga boleh jadi orang yang paling beruntung walau apa jua keadaan kita kerana kebaikan itu luas. Mungkin ada 3 perkara mudah yang kita boleh lakukan walaupun kita mungkin tidak boleh solat, tidak boleh berpuasa dan sebagainya. Saya ingat yang pertama kita ada sebut tentang bila ada kebiasaan dan kita meneruskan kebiasaan itu, maka dia mendapat sama seperti walaupun kita tak dapat melakukannya disebabkan beberapa masalah, maka dia masih lagi dikira sebagai kebaikan lah. Dan salah satunya mungkin kita boleh melazimi zikir. Zikir ni ada banyak. Maksudnya kebaikan ni banyak. Bila bonus tu maksudnya sebelum ni kita baca sekali dapat 1 contoh, tapi bila Ramadan darab 10 kan. Jadi rugi kalau kita tidak memenuhi setiap masa kita itu dengan kebaikan. So kalau kita sebagai wanita yang mungkin rasa tidak boleh solat, tidak boleh puasa dan sebagainya, kita boleh, saya ingat 3 perkara ni mudah lah. Yang pertama zikir. Zikir ni pun banyak. Astaghfirullah itu pun antara zikir yang paling agung, yang paling tinggi. Dan sekali lagi ia memohon keampunan. Dan dia sangat pendek, Astaghfirullahalazim. Maksudnya kita dengan penuh iman dan wahtisaban tu, saya ingat itu lebih bermakna kepada diri kita di bulan Ramadan ni juga. Kemudian saya ingat ada zikir yang selalu juga disebut tentang Fatimah tanya Nabi bila dia penat buat kerja rumah. Nabi kata baca apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar kan. Jadi itu pun antara yang boleh kita lakukan. Dan yang ketiga, saya ingat ini juga banyak kelebihannya. Bagaimana Nabi Yunus, kisah Nabi Yunus yang masuk dalam perut ikan nun. Dan apa yang disebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Semuanya ini mengakui bahawa kita ini lemah dan kita ini hidup dengan rahmat Allah, dan kita memohon keampunan Allah itu semoga kita dapat menemui jalan akhir yang lebih baik. Itu yang pertama, zikir kan. Zikir pun ada banyak, boleh pilih macam-macam. Yang kedua, saya ingat jika kita tidak boleh melakukan ibadah wajib, maka kita juga boleh merebut dengan melakukan sedekah infak. Ini banyak. Banyak, kalau saya ingat Ramadan ni banyak peluang-peluang yang dibuka oleh semua orang dan kita boleh memilih. Setiap hari tu kita dah boleh buat jadual dah, kita nak berinfak ke mana. Kita di sini pun ada ABIM, ada WAP TV, ada Wadah dan ada agensi-agensi GPM, Baitur Rahmah dan sebagainya yang boleh kita pilih untuk memenuhi 30 hari Ramadan kita. Yang ketiga, saya ingat terkait dekat juga dengan kita sebagai wanita adalah menyediakan makanan berbuka dan makanan sahur. Ada disebut dalam hadis orang yang tak berpuasa tapi menyediakan makan kepada mereka yang berbuka itu sama ganjarannya. Dan saya ingat itu kita boleh rebut untuk menyediakan juadah berbuka dan bersahur bagi keluarga. Namun begitu, saya ingat kadang-kadang kita juga dalam keluarga kita ni kadang-kadang di satu sudut mungkinlah kita tak cukup masa, kita bukan kita tak boleh solat, tapi ada satu masa kadang-kadang wanita juga nak masa me time untuk beribadah. Bila dikalut setiap hari nak fikir menu apa, lepas tu nak masak dan sebagainya, mungkin kita sebagai ahli keluarga juga perlu bersama-sama memberi ruang setiap daripada ahli keluarga ni untuk melakukan ibadah semaksimum mungkin. Kalau bila kita, yelah bila kita sibuk nak fikir masak dan sebagainya, mungkin ada satu hari kita buat, okey semua orang buka puasa di masjid. Jadi
mak ataupun para isteri ni tak perlulah masak, jadi dia boleh fokus, kerana bila memasak ni memerlukan tenaga, dia bukanlah mudah dan dia mengambil masa. Mungkin kita boleh melakukan zikir dan sebagainya, tapi kadang-kadang kita juga mahukan satu yang lebih fokus, berkualiti dan sebagainya. Jadi saya ingat sebagai satu keluarga kita perlu bersama-sama membina lah sifat ihsan dan empati tu. Kita nak semua orang dapat rasa kemanisan dan kebaikan Ramadan itu. Jadi kita mungkin perlu buat satu jadual lah. Dan kalau yang mungkin ada kelebihan, bolehlah 30 hari ni kita tak perlu masak. Kita kita ada mungkin order atau makan di masjid, atau ada apa ni, ambil daripada orang ke, upah orang untuk masak ke dan sebagainya, supaya kita dapat memberi peluang kepada para ibu, isteri dan juga keluarga kita menumpukan ataupun memfokuskan merebut pahala dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. So saya ingat itu untuk wanita lah, dan kalau para bapa, para lelaki juga pasti ada banyak, pastinya pergi ke masjid, solat dan sebagainya. Dan saya ingat melakukan rutin ini bersama keluarga, membentuk, biasanya dalam masyarakat sekarang ni kita kadang-kadang ramai yang kurang kasih sayang dan kurang memori-memori bersama keluarga. Jadi saya ingat Ramadan juga boleh menjadi satu bulan keluarga yang dapat melakukan perkara-perkara ibadah bersama, dan belajar dan tahu. Mungkin masa untuk berbuka tu boleh bertanya khabar, mengadakan sedikit nasihat dan sebagainya. Saya ingat itu adalah waktu-waktu kualiti untuk hari keluarga bersama. Dan oleh itu kita dapat menjadi orang yang beruntung bersama-sama seluruh ahli keluarga, bukan hanya untuk saya, awak ataupun saya saja ataupun awak saja, tapi kita bersama-sama di seluruh keluarga. Dan keluarga kita ada, bukan hanya keluarga kita ada keluarga besar, ada keluarga keluarga masyarakat dan sebagainya. Dan ini juga peluang untuk kita bersama-sama membina masyarakat yang lebih bertakwa. Jadi saya ingat berbalik kepada hadis tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Dalam banyak buku-buku hadis disebut ada tiga kelebihan lah, tiga manfaat yang kita boleh dapat. Yang pertama, ibadah puasa ni amalan yang mendidik dan membentuk ketakwaan. Dan di sebalik itu, puasa ni juga dia membantu kita untuk membina kebiasaan, tabiat ataupun disiplin. Dia macam reset lah ataupun realignment. Macam kalau kita ada kereta, kita kena buat alignment tayar lah dan sebagainya. Jadi Ramadan ini juga Allah bagi sebagai satu bulan untuk kita reset balik, bina balik tabiat-tabiat kita yang mengikut fitrah yang sepatutnya, dan juga membentuk kepribadian diri kita lah. Dan yang ketiga, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ni, Allah janjikan diampunkan dosa. Tadi kan syarat dia iman dan wahtisaban, diampunkan dosa, kerana bila dosa-dosa kita diampunkan, dan maka kita lebih dekat dengan ketakwaan. Jadi saya ingat sebagai seorang Muslim, sebagai kita yang diberi kesempatan untuk tiba lagi pada Ramadan kali ini, dibuka lagi seluas-luas peluang untuk meminta keampunan, merebut segala kebaikan. Saya ingat kita jangan menjadi orang yang rugi. Maka jadilah orang beruntung dengan merebut keutamaan Ramadan. Dan dekat sini saya akhiri dengan mungkin 5 perkara yang kita boleh buat bersama-sama. Tadi kita sebut siapa juga kita, wanita ke, suami ke, anak-anak juga kita patut sama-sama mengajar, membiasakan. Ini kebiasaan kan, membudayakannya dalam keluarga kita. Mungkin kita boleh buat 5 perkara ini. Yang pertama adalah kita menghidupkan malam. Kan sebab ni malam ni dengan qiyam, tarawih dan sebagainya. Ada tarawih itu adalah qiyam juga kan, tapi di bulan Ramadan ni istimewa kita buat dia bersama-sama. Di Malaysia ni kita ada ni kan, buat bersama-sama. So kita pastikan kita menghidupkan malam dengan tarawih, qiyam dan sebagainya. Kemudian kita menghidupkan siangnya dengan siam, dengan puasa. Puasa ni bukan lapar dahaga saja, tapi kita mengawal keseluruhan anggota badan kita, mata, telinga dan sebagainya. Ini masa untuk kita melatih, jangan tengok benda yang tak baik, sentiasa buat benda yang baik, menjauhi daripada maksiat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pastinya
keberkatan Ramadan itu pada Al-Quran itu sendiri. So kita memperbanyakkan berinteraksi dengan Quran. Bukan sekadar membaca tapi juga memahami, berbincang, berzikir, bersolat juga termasuk dalam kelebihan lah berinteraksi dengan Al-Quran tu kan, faham apa yang Al-Quran bawakan, tafsir dan sebagainya. Kalau baca pun dah banyak, apatah lagi kalau kita meluangkan sedikit masa untuk memahami, mungkin memperbaiki tahsin Quran. Kami di Helwa pun akan menjalankan untuk tahun ni tahsin Quran. Kerana saya fikir itu juga perkara penting perlu kita lakukan dalam kita memahami Al-Quran dan memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, saya ingat kita perlu tadi sama-sama perbanyakkan memohon doa. Doa ni bulan Ramadan ni siang malam semua dipenuhi dengan seluas-luasnya dibuka untuk keampunan. Jadi kita sama-sama memperbanyakkan berdoa untuk mohon keampunan. Dan yang kelima, saya ingat kita memperbanyakkan infak juga, menyucikan hati, membina empati dan ihsan dalam diri kita. Bukan hanya infak untuk orang luar, tapi yang paling dekat, kerabat kita, keluarga kita, anak, isteri, dan juga seluruh masyarakat kita. Peluangnya sangat besar, maka pilihlah. Dan saya ingat dalam apa jua perkara mungkin kita bolehlah dengan perancangan inilah membuat jadual lah. Jadi kita boleh checklist, okey dah hari ni dah buat infak belum, dah berdoa belum dan sebagainya. Dan jika kita bersama-sama menyusun jadual Ramadan kita, mengajak seluruh ahli keluarga kita memilih keutamaan-keutamaan ini, dan semoga kita dapat merasai kemanisan Ramadan ini dan kita mendapat keampunan dan dapat kita keluar daripada Ramadan sebagai orang yang beruntung, sebagai orang yang berjaya. Dan kita tidak menjadi seperti mana ada satu lagi hadis yang menyebut tentang 3 golongan yang rugi. Yang pertamanya adalah bila dia masuk Ramadan tapi dia tak buat apa-apa kebaikan dan dia tak dapat keampunan pun. Yang itu kita tak naklah menjadi orang yang rugi kerana tidak mendapat apa-apa ketika bulan bonus ni lah. Jadi saya ingat mungkin sebahagian daripada ini kita dapat mengambil manfaat daripada kelebihan Ramadan ini dan kita mengajak seluruh ahli keluarga dan masyarakat kita untuk sama-sama mengimarahkan dan menghidupkan Ramadan pada tahun ini, dan semoga Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kita juga menjemput, saya juga ingin menjemput semua untuk terlibatlah dalam program-program anjuran Helwa dan juga ABIM. Kita ada dapur Helwa Ramadan yang kita bagi makanan berbuka kepada staf-staf di bahagian kecemasan hospital, 6 hospital terpilih. Kemudian kita juga ada membuat kelas-kelas tahsin Al-Quran dengan harapan kita dapat menghidupkan dan keluar daripada Ramadan dengan lebih baik. InsyaAllah, mungkin saya ingat sehingga itu semoga bermanfaat perkongsian ini. Semoga kita semua diberikan keampunan dan kebaikan bulan Ramadan dan sampai ke hujungnya. Dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.